Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilmah wa sakharna ma Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan kurnia Allah yang banyak, iaitu hidayah, inayah, dan juga petunjuk-petunjuk serta iman yang Allah bagi, Islam yang Allah bagi pada kita, dan berbagai-bagai nikmat, iaitu yang paling besar nikmat ialah nikmat apa? Hidup. Di mana hidup ni kita merasakan kepunyaan Allah. Jangan rasa hidup ni kepunyaan kita. Kalau kepunyaan kita, kita ikut nafsu amarah ni, kita nak apa yang kita nak mesti nak dapat. Tak dapat kita bangkang. Dan macam-macam lagi sifat-sifat yang tercela, mazumah, bila kita ada keakuan diri. Jadi kita nak semua hak Allah. Jadi Allah yang tahu menyusun hidup 100%. Allah yang tahu. Jangan kita abang pun sama juga. Kita sama-sama menyusun supaya diri kita sentiasa akur, redha atas qada dan qadar. Semuanya bagus. Semalam dah dibagi tahu hadis Nabi, lebih kurang Rasulullah bagi tahu urusan orang mukmin ni semuanya bagus. Kena dapat nikmat, bersyukur, alhamdulillah, baik dia kata. Dan ujian dia sabar, dia kata tetap baik. Memang patut Allah bagi ujian kat aku supaya aku dapat sabar. Baik, semua urusan orang mukmin tu baik. Jadi nak duduk situ cakap boleh senang, tapi nak membuat tu tapi kita kena, kurang-kurangnya kita ada ilmu, kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku tak mampu, bagilah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa bersangkaan baik dan sentiasa akur atas apa yang kau susun pada diri aku, qada dan qadar. Qada baik ke tak baik ke, tetap kita, ya Allah tolonglah. Pasal kita tak mampu. Jadi kita kena selalu mohon pada Allah. Sebab kita la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya, lemah longlai. Tak boleh gerak apa sebenarnya. Kita memang tak boleh. Tapi bila kita ni boleh bergerak, kita lupa bahawa kita ni bergerak kerana kudratul Allah. Kita melihat ni kerana penglihatan Allah. Kita mendengar ni dengan pendengaran Allah. Kalau kita faham tu benda-benda macam tu, kita akan takut nak merasa ada kedirian. Sebab kita tahu tu semuanya kehendak kita, kudrat kita, hak semua ni, semua hak siapa? Allah. Itu nak dikuatkan, nak olahkan dalam kehidupan kita. Nanti akan datang anak-anak abang akan menghadapi begitu. Bukan nakut-nakutkan, tapi kita biar ada bekalan. Bekalan kita Allah. Bukan Allah tu bentuk, maknanya Allah tu lah segala-gala. Wa ila rabbika farghab. Tumpuan kita hanya ke depan kita ni Allah. Sesaat ke depan ni kita harus Allah yang. Kalau kita, makna habis itu. Kita tak ada daya upaya, habis, berterabur nanti, huru hara nanti, rosak. Jadi kita alhamdulillah, apa pun ke depan kita harus Allah. Ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, ke depan ni, ya Allah, tolonglah Allah. Kalau aku ada rasa diri aku habis, aku, ya Allah, kucak-kacir hidup aku, ya Allah. Aku mesti dengan kau, maknanya engkau aja lah, maknanya bukan aku, dengan kau pun ada dua, maknanya engkau aja, ya Allah. Jangan biarkan ada rasa diri engkau lagi, ya Allah. Engkau aja, ya Allah, tolong, ya Allah. Para Rasul Nabi Muhammad SAW, para Rasul, para Nabi-Nabi, wali Allah, semua berpegang begitu akidah dia. Akidah ni dia bukan ritual tau. Ritual ni lepas subuh, zuhur lepas zuhur, asar lepas asar, maghrib lepas maghrib, isya tu ritual. Tapi berterusan ni adalah akidah. Akidah ni sentiasa mengimani betul-betul kita mau
Itu yang selalu 24 jam nak kita perangi tu. Supaya ada wujud Allah aja. Memang dia aja yang wujud, kita tak pernah ada sebenarnya. Kita ni la ilaha tak ada, yang ada hanya Allah. Boleh anak abah? Ya. Okey, fahamkan tu dulu insya-Allah. Kita apa je? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehidupan kita ni, tak lain. Itu yang paling hala tuju yang Allah tu dia jadikan hidup untuk dia tu dikenali. Jadi pembendaraan Allah ni sangat luas. Sangat luas. Dan lepas tu tersembunyi. Banyak rahsia-rahsia tersembunyi di sebalik penceritaan diri Allah. Jadi dia jadikan kita supaya dia ingin dia dikenali. Sebenarnya tak jadi pun tak kisah, tapi dia ingin dia maksudnya Allah Ta'ala. Jadi bila kita ni sebenarnya diri dia lah cerita tu. Bila dia jadikan semua makhluk-makhluk dia, ceritakan diri dia lah. Banyak lagi cerita-cerita tentang diri dia. Jadi kalau kita nampak di situ, kita akan nampak tanzih. Di sebalik tasbih tu, tasbih yang banyak tu, ada di sebalik tu mengalir kepada tanzih. Maknanya laisa, tak ada yang lain. Dia lah semata-mata dia. Tunggal, keesaan dan tidak dapat diumpamakan. Jadi bila dia nak umpamakan tadi, dia mentajalikan tu tadi, bukan dirinya tu. Tapi nak supaya kita berfikir ala tuju daripada tasbih tu yang diciptakan untuk mengalir kepada tanzih. Jadi bukan makna kalau dia zahirkan macam kata Adam, Nabi Adam, makna Adam tu itu tanzih, bukan. Tasbih, dia nyatakan diri dia tu, tapi bukan diri dia tu. Tapi kita pandang di sebalik itu, tanzih maknanya tak boleh diseumpamakan. Jadi kita faham. Jadi kita tak boleh kata mana ada bukti Allah Ta'ala. Tak, itu bukti lah tasbih. Apa semua di langit di bumi itu bukti Allah. Bila kita betul-betul faham, baru kita hilangkan semua tu, baru kita tahu yang ada dia ajalah tanzih. Jadi dia dua-dua ni dia tidak boleh dia satu semua, tapi tak boleh terpisah. Tapi nak diperkenalkan diri dia, ingin aku dikenali, maka dia tasbih lah. Pertama siapa tasbih kan? Dalam cerita Nur Muhammad. Dia Nur Muhammad jadi tasbih yang lain, tapi mengalirnya semua kepada Muhammad, kembali kepada satu esa. Laisa kamisi, tak boleh disumpamakan dia tu tadi. Dirinya dia tak boleh diumpamakan. Tapi dia nak mentasbihkan, menyatakan diri dia tu. Tapi yang sebenar-benar diri dia yang jangan yang dia nyatakan tu, itu jangan kita ingat dia tu gitu. Dia hanya menyatakan tu, menzahirkan tu, tapi dia bukan itu. Dia tu mana? Dia tu semua kullu man alaiha binasa. Baulah laisa kamisi, tidak boleh diseumpamakan. Tenggelam gitu. Tak ada kita semua. Itu tandanya tanzih. Jadi tak boleh kita tanzih aja tak boleh. Kita tak boleh nak nyatakan dia macam mana. Pasal dia dah kata aku ni pembandaraan yang tersembunyi, yang luas. Maka aku ingin dikenal. Jadi dikenali dia tasbih lah, dia jari lah. Jadi janganlah yang ditasbih tu, Allah ni macam Nur Muhammad lah. Nur lah, bukan. Jadi kita kena faham. Jadi kita bila nampak tasbih Nur Muhammad, kita nampak tanzih lah. Dia tu tidak boleh diseumpamakan. Tapi tanda dia tu, dia bagi nyata itu benda. Untuk kita kenali. Bila kita kenali, kita ni tidak ada lah. Semuanya tak ada. Yang ada hanya laisa. Sampai lah tu. Jadi nak nyatakan gini, dan sebenarnya yang menyatakan tu tadi adalah laisa. Yang menyatakan tu adalah laisa. Selesai. Itu maknanya orang tu dah sampai dinding tauhid zat. Dia boleh olahkan kepada fana fil baqa' fil baqa', maknanya dia boleh buat. Fana fil baqa' macam mana? Baqa' fil baqa' macam mana? Baqa' tu dia dah makam dia apa tadi kata wa ma ramaita. Tak ada, semua dia dah rasa tak ada dia semua gerak semua dia. Dia dah fana baqa', tenggelam.
Kalau fana, makna dia lagi nampak benda-benda tu tadi menunjukkan dia nampak Allah je semua. Dia nampak Allah je. Kalau bakok ni perbuatan dia dah tak ada semua. Contoh yang orang tak faham, dia kata, dia ni mengaku Tuhan, dia ni dah. Tak, bukan. Sebenarnya kita yang tak faham. Dia waliyatalataf wala yus'iran nabikumah. Dia sembunyikan di alam tu. Rasulullah disembunyikan dia, dan dia sebenarnya Muhammad pun tidak ada. Muhammad tahu. Tak. Tu. Tapi dia kena menyatakan dengan pakaian yang Allah suruh pakai nama Muhammad. Awak Latif, awak apa? Awak Hisham, ni awak maknanya Aziz. Semuanya dia nak pakaikan nama dia. Dan isi dia pun apa nak bertulis, nak ditasur, tajalikan semua daripada skrip ya Laisa tu tadi. Tak ada siapa boleh bagi skrip ni. Malaikat Allah yang bagi skrip, nabi-nabi, wali-wali Allah, semua makhluk Allah. Harimau ke apa ke, iblis ke apa jin-jin, semua Allah bagi skrip dia. Watak apa? Semua dah ada. Chip-chip dia semua Allah dah letak. Dalam tu dah bertulis siap kat Lauh Mahfuz apa keputusan dia macam mana, tempat dia kat mana, semua di tangan Allah kawasan. Tak ada lagi susah. Wala ya'udu ifzuhuma wa huwa. Bagi Allah pemerintahan dia tu dah bersusun tu. Tak ada siapa yang boleh. Itu ya risau, dia ni buat macam ni, Yahudi buat macam ni, WHO buat macam ni. Kita nampak kelang kabut situ je. Sebab kita masih nampak makhluk. Tapi kalau kita duduk dengan betul-betul, tak nampak lagi lah. Kita yang jadi kecoh ni sebab kita ada kedirian kita, maka kita akan nampak yang lain banyak diri kecoh lah je. Berbalah-balah lah. Tapi kalau kita dalam diri kita dah tak ada rasa dia aja semua. Kita akan nampak semua susunannya, kita nampak. Semua perbuatan-perbuatan Allah kita nampak. Baik ke buruk kita nampak. Sebab kita dah duduk tempat tenang. Tempat tenang di situ. Dia tak boleh lagi nak bezakan buruk ni boleh merosakkan dia, pegangan dia. Orang ni buat buruk kat dia tersentap keluar balik. Tak ada. Dia tak buruk ke nampak, semua nampak perbuatan Allah semua. Itu dapat duduk situlah Rasulullah. Buktinya Rasulullah ketika perang apa entah, gigi Rasulullah perang apa tu, gigi Rasulullah patah. Badar. Lepas tu dahi berdarah, merecik darah. Ni bibir pecah. Sahabat tengok, ya Allah, Rasulullah ingat habis. Darah tu nitik tu Rasulullah tahan. Tak bagi jatuh setitik pun kat Rasulullah. Tak bagi setitik pun. Sahabat tengok, kenapa Rasulullah gitu? Allah ni elih banyak kan. Tangkap tak bagi setitik pun. Dah habis perang Badar apa selesai pun, sahabat tanya, teringat pada, kenapa Rasulullah? Masa peperangan tu darah kau kecil-kecil, kau tahan darah tu, tak bagi, seolah-olah kau lebih risau darah tu jatuh ke bumi. Rasulullah kata apa? Sebab aku dengar malaikat, dia kata, kalau setitik darah kekasih Allah jatuh ke bumi, aku akan hancurkan kaum kafir Quraisy. Malaikat itu. Ramai-ramai malaikat. Yo semua. Jadi aku takut setitik pun jatuh, nanti malaikat akan hancurkan semua kafir jahiliah tu. Biarlah, sahabat kata, ya Rasulullah, biarlah, kita akan menang. Aku diutus oleh Allah untuk memberi rahmat pada sekian alam. Jadi aku tak nak disebabkan darah aku setitik jatuh, hancur semua manusia. Aku tak dapat nak memberi rahmat pada manusia. Subhanallah. Kalau kita seronok biar jatuh setitik, biar malaikat. Rasulullah dia tahu macam tu, takut dia. Pasal dia tahu tugas skrip dia tu memberi. Dalam peperangan tu, dalam keadaan dia kondisi dah maut tu, dia boleh jaga lagi manusia jangan sampai setitik jatuh kan, malaikat nak hancurkan. Dia jaga tu. Bayangkan macam mana akhlaknya Rasulullah SAW. Tak ada, dia dengan orang kafir tu, dia hanya tegas tapi tetap dia ada misi saja, bukan untuk merosakkan. Tegas dia tetap membawa rahmat. Silan alam, bukan rahmat dia untuk orang Islam je. Lil ala
Seluruh alam. Bukan saja manusia je. Semua ajma'in, semua. Ya Allah, manusia yang betul. Allah Ta'ala memang ciptakan manusia yang special betul. Itulah Muhammad SAW. Rahsia Allah tu betul-betul ada. Tu, dalam diri dia tu. Betul-betul. Arahan Allah 24 jam betul. Itu yang kita nak contohi dalam. Memang susah tapi kita kena ikut. Sebab itu suruhan daripada Allah SWT. Bayangkan dalam kondisi peperangan tu, ya Allah. Kita nak kawal jangan ada kita berperang tu kerana darah-darah dah ni yang melelit. Jatuh takut malaikat nanti bunuh. Masih lagi ada nafsu tu kalau macam tu kan. Tetap juga tahan darah tu, jangan setitik pun jatuh. Ni lawan musuh ni. Kalau kita dah kasi sakit yang tu, biarkan dah malaikat apa uruskan. Senang, kita tak payah pergi perang jihad. Betul? Rasulullah tak. Akhlak dia dengan, ya Allah. Maknanya itu waktu dalam peperangan dia boleh kontrol. Macam mana, siapa tu saya ceritakan dulu? Sayyidina Umar dah. Sayyidina Umar tengok Sayyidina Abu Bakar macam mana kondisi dia, macam dalam keadaan peperangan tu sentiasa tenang, sentiasa tak ada bertindak macam hawa nafsu tadi. Relax, tenang, menangkis. Tetap keadaan dia. Habis peperangan pun macam tu juga, steady macam tu juga. Kita kan dalam peperangan dah muka dah lain kan, muka harimau ke muka. Dia kawal, tenang. Dia penting dia dengan Allah, dia rasakan dia dengan Allah, tak ada diri dia dah. Subhanallah, semua Rasulullah, sahabat-sahabat semua mengikuti contoh betul Rasulullah kan. Jadi kita kalau betul-betul cinta pada Rasulullah SAW, betul-betul cinta, untunglah kita ikutlah jejak langkah dia. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, akhir dan awal dan akhir, ikut betul-betul. Kita sama-sama, itulah peluang kita untuk kita sama-sama nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya Rasulullah sentiasa merindui kita. Macam mana tadi kita berselawat kita dah tak nampak ganjaran dah. Kita tak dapat upah dah. Kita dah berselawat tadi, atas berselawat kita rasa keasyikan dengan Rasulullah. Jadi bila sesiapa yang berselawat asyik dia dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia berselawat seperti itu, kata Allah. Jadi sebenarnya yang berselawat tu siapa? Itu kata tadi. Kita dah mencapai makam selawat yang betul-betul, iaitu Allah berkasih dengan diri sifatnya, iaitu Muhammad. Sebenarnya dia dengan diri dia selawat. Itu pasal kelebihannya selawat. Dia tak macam yang lain-lain. Dia khususkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi lain ada tak di Allah Ta'ala selawat? Ada. Bukan Nabi pun ada. Tapi selawatnya tak berbentuk berterusan. Waktu tu lah. Kan? Tapi yang Rasulullah ni, Muhammad ni berterusan, sebab dia dah duduk makam cinta kan. Orang cinta ni mana ada putus sentiasa. Dia mula tak selawat, hatinya sentiasa berselawat. Cinta tu. Selawat tu maknanya, dulu saya dah beritahu, selawat tu dia macam solat. Solat ni menyambung hingga tak ada. Baru solat. Khusyuk kan tu. Tapi kalau selawat ada kita ada dia, maknanya tu tak nyambung. Nyambung maksud sana wusul. Wusul tu sampai. Sampai tu mi'raj. Mi'raj tu maknanya anak kunci solat. Apa tanda dia? Tak ada kita. Allah, dia yang angkat tabiat tu, dia yang sebut, dia yang puji, dia semua je. Jangan ingat lagi batang tubuh kita, nama kita lagi, sifat kita lagi. Itu solat nama dia, nyambung. Tu baru betul solat. Pengertian solat. Selawat sama juga. Nyambung kepada sifatullah bernama Muhammad hingga tak ada dan dia asyik dengan diri dia. Selawat lah tu. Innallaha barulah aku. Nak ceritakan diriku gitu. Asyik dalam keadaan asyik dengan diriku sendiri. Tapi kalau kita tak duduk makam ni, kita tak dapat. Kita masih lagi kata aku lagi. Memanglah. Tak apalah, saya tak boleh selawat je lah. Kita dah tak sampai makam tu lagi, tak apalah. Kan? Ini pemberian Allah. Kau bila selawat, kau dah nampak Rasulullah lah. Syok lah.
Kau dah tak lagi malaikat bagi 100 ke kat pada mahsyar nanti kau tak ada. Engkau situ je kau dah bersama dengan Rasulullah. Sampai makam tu zuk. Kau dah rasa zuk. Kau dah rasa best dengan, kau dah tak nampak lagi dah apa. Kau nampak hanya kecintaan, keasyikan dengan Muhammad tu, sifatullah tu. Dia berasyik dengan diri. Tak ada dua pun. Diri dengan diri. Itu innallaha. Aku sendiri. Selawat pada diriku. Apa nama dia? Muhammad. Kerana diriku adalah sifatku. Aku dengan diriku, sifatku. Itu sentiasa keadaan berselawat. Memuji. Selawat tu puji mamu. Diri dia sendiri. Dia memuji sifat-sifat dia. Sebab sifat tu tak lain daripada diri zatnya. Tajali daripada zat. Keluar dari sifat jadi af'al, jadi asma' nama tu Muhammad. Bentuk dia begini. Kalau dia ada dalam diri orang ni, nama dia gini, dalam dia tetap Muhammad. Yang kenal lah. Kalau yang tak kenal, dia takkan tahu. Muhammad tu dia ingat di luar. Muhammad yang kat dalam tu batin mana? Bukanlah kita ni Muhammad. Tak ada, kita tak ada. Yang ada Muhammad tu nak bawa pergi Ahmad, Ahmad nak pergi Esa Ahad. Jadi benda dia tajali tu tujuan dia sebenarnya bukan banyak. Untuk landasan dia tak pernah berpisah. Dia dudukkan di situ, insya-Allah kita akan sentiasa rasakan dia aja. Itu maksud ayat wa maramaita tu, nak kena faham tu betul. Kalau kau menyebut tu kau ada dua lagi, sebut aja tapi tak betul maqam. Nak sampai dapat maqam tu. Bukan sekadar nak betul dapat ijazah tu, maknanya kita yakin dah. Maknanya kita tak nak keluar lagi. Kita dah memang tak ada. Tiap kita pergerakan kita berwaspada. Jangan sampai kita tak merasakan dia je. Ataupun kita merasakan kita je. Tak boleh. Sentiasa dalam keadaan tu dia je kita rasa. Melihat, mendengar. Tu nak mahir kan. Nak yakin ni satu hal. Beda yakin ni tadi nak membawa dalam kehidupan. Tak apalah, yang penting meyakini dulu. Itulah nama tauhid akidah kita. Jangan ada pengakuan diri dalam kehidupan 24 jam tu. Baru tahu, banyak betul aku ni salah ni. Baru tahu banyak silap kita. Kalau tak belajar ni, kita rasa macam kita bawa motor, kita kata kita tak sedar. Kita bawa kereta, kita rasa macam okey. Bila kita belajar ni baru kita tahu, ya Allah. Masa aku bawa kereta ni, aku rasa macam aku yang kontrol, ya Allah. Kita nak rasa kita lagi sebab tabiat kita yang dulu. Tapi bila kita dah dapat ni, kita proses. Lagi syok punya dia yang kontrol. Kita bawa, tahu sampai, tahu cepat dia. Macam-macam lagi lah. Kita bukan nak tu. Sepentingnya kita jangan ada rasa kedirian. Tu nikmatnya tak boleh nak cakap. Nikmat dia tak boleh nak cakap. Wa amma bi nikmati rabbik. Nikmatnya ya Allah, bila kau dah betul-betul tak ada rasa diri kau, dia je. Memang betul pun sebenarnya dia je yang ada. Itu memang dia tu dalam keadaan asyik dengan dia. Memang kau dapat duduk situ lah. Asyik, tak tahu menengkat asyik tu, tak tahu nak cakap. Allah sembunyikan rahsia-rahsia keasyikan tu. Allah sembunyikan banyak lagi pun. Itu maknanya orang yang begini dia makin lama makin dia syok, makin lama makin syok. Dia lagi tak nak ada rasa diri. Pasal duduk kat hilang kedirian tu, syok, masuk tu. Tak ada siapa boleh dapat nak ceritakan keasyikan. Tapi dia, ya Allah, ibadah dia makin lagi dia ikhlas, lagi dia tak ada diri, lagi dia kesucian, bersih, best. Kesucian. Darah menitik jatuh, satu titik kalau jatuh, aku akan hancurkan kafir Quraisy semua. Malaikat kata. Dengar macam tu bukan rasa syok, rasa tak nak. Walaupun dia tu nak bunuh kita, tapi kita tetap juga nak selamatkan dia. Ya Allah, jiwa yang macam tu kan, sucinya tadi. Benar, bercahaya. Itu yang kita nak. Itu ialah kita kalau bayangkan duduk dalam kondisi tu, tak mampu kita.
Tapi Rasulullah tu tadi dah dididik Allah Ta'ala kan. Dia watak tu watak manusia yang memberi rah, bukan doakan zat dia. Tak ada. Walaupun malaikat kata, Muhammad kau nak apa kan ni? Abu Jahal, Abu Lahab kau nak apa kan? Dah melampau sangat dia buat kau. Tak apalah, dia tak tahu. Aku nak berdoa pada Allah, ya Allah, dia tak tahu, ya Allah, bagilah dia petunjuk hidayah. Dia tu hamba engkau lagi tahu, ya Allah, skrip apa nak bagi dia. Ibarat gitulah. Subhanallah. Kalau kita orang dah buat melampau-lampau dengan kita, oi, masuk tak? Jadi itulah tadi maknanya keadaan kita macam mana kita nak olahkan lagi akhlak kita, supaya bertambah lagi. Ya, itu tak lain, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Allah sendiri bagi tahu siapa yang ingin dicintai oleh aku. Allah suruh Nabi Muhammad cakap, Muhammad, wahai kekasihku, cakap kepada semua manusia, siapa yang ingin dicintai oleh aku, tak payah kenal aku, cukup engkau kenal Muhammad dan ikut. Fattabi'u ni, pasti kau ikut dia, lejak langkah dia, aku akan. Nampaknya Allah tu bagi mudah kat kita. Tapi bukanlah cakap mudah sangat, maknanya dan nampak kan, nampak yang Allah Ta'ala tadi cinta aku. Kalau kau nak dapat, aku dah letakkan kepada manusia macam yang special ni tadi. Engkau tengok tu tadi. Mana tak ada alasan kalau kita tak menyintai Allah. Rasulullah tengok macam mana dia tunjukkan. Jadi kita beruntung kita dapat contoh yang Allah Ta'ala jelas, supaya kita dapat dicintai oleh Allah juga. Bukan Nabi Muhammad SAW aja, kita pun dapat macam mana cinta. Walaupun tak 100% macam Rasulullah, tapi kurang-kurang disuruh ikut ni. Sebanyak mana ikut. Mana yang kita tahu ikut. Terutama yang kenal diri, kenal Allah tadi. Mustahak sekali yang itu. Kalau kita dapat ikut yang dalam tu, kenal diri, kenal Allah yang Rasulullah tadi, itu makna yang lain mudah diikut. Jadi sebanyak-banyak, insya-Allah kita akan dapat dianugerahi oleh Allah. Sebab Allah la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir. Sekali-kali la tukhliful mi'ad, tak pernah mungkir janji. Kalau dia kata kau ikut Muhammad, aku cinta, memang betul. Kita berbuat ikut kerana cinta kan tadi. Ya. Tapi kalau nak balasan manis saya tak tahu. Tapi kalau cinta tu memang kita akan dapat manisnya tadi dengan Allah, dapat kemanisan dengan Rasulullah. Apa saya kita syahadatai ini 2 kali. Sebab kedua-dua dia akan makam cinta. Kita dapat Allah, dapat Muhammad, dapat Muhammad dulu, Allah pun dapat dua-dua. Benda yang tak pernah berpisah, kembaran. Mana-mana boleh dulu. Kalau kita dapat Muhammad, Allah pun selalu ikut. Kalau kita dapat Allah, Muhammad pun ikut. Dia tak berpisah. Sayyidina Ali kata dia kembaran. Insya-Allah. Betul. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama mendengar dan menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana olahan demi olahan Allah telah memberikan kepada kita, yang mana kita ni jahil tak ada apa, fakir tak ada apa, lalu lantas Allah Ta'ala memberikan kefahaman di sisinya, insya-Allah. Jadi keberuntungannya iaitu yang dikatakan fakir tadi tu, kita tak ada apa tu, itulah konsep yang dikatakan matikan diri. Matikan diri kalian sebelum datang mati sebenar. Itulah dikatakan kehidupan kita ni hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu semasa aku hidup aku mati, semasa aku mati aku hidup. Apa dia? Hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mati tu apa dia? Mati tu
tidak membuat pengakuan adanya diri. Itu sebenarnya. Kalau seperti mana kalau saya melihat kepada ada kita kalau kita jalan kawasan Kuala Lumpur, dia jual keripik pun, keripik yang daripada Kelantan tu, Tok Kenali, hidup kamu jangan sampai terlihat adanya diri. Dia sampai dia tulis macam tu sekali, benda tu berjalan je kan, stiker tu masih ada lagi. Saya tengok, ya Allah, masih diperbuat lagi tu. Yalah, mungkin ada anak cucu Tok Kenali yang buat macam tu. Maknanya itulah, itu yang sebenarnya jangan sampai ada terlihat, jangan sampai ada terlihatnya ada diri. Itu keberuntungan tu. Satu dakwah tu yang sebenarnya tu, dakwah untuk kita menghayati, mengimani, meyakini bahawa la ilaha illallah, kita ni tak ada yang ada, hanya esa dia saja. Baru yang dikatakan nikmatnya, duduk di tempat yang kata nikmat, terlalu nikmat, duduk dengan pemberi nikmat, memang tak dapat nak diucapkan macam mana kelazatan dia tu, kebahagiaan dia tu, terlalu bahagia, tak ada bahagia selain daripada bahagia bersama yang dikatakan mengesakan tadi tu. Dia yang tahu mengesakan pada diri keesaan dia tu. Tu sedap. Bukanlah kata kita sampai lupa diri, tak ada, tak pernah pun. Tak pernah pun. Jadi kita ni apabila kita diajar oleh Rasulullah sebegitu, kita ikut yang kata kenali kenal Allah tu, kita ikut dan ikut, maka kehidupan kita terlalu cantik. Itu dia. Cantik sangat. Mana ada terumbang ambing, cantik sangat. Cantik sangat. Apa dia? Contoh dia, saya pagi paling dekat yang Allah Ta'ala perlihatkan petang ni, kita tengok Sayyidina Umar, sahabat Nabi, punya benci dengan Rasulullah dulu sebelum dia dia masuk Islam. Punya benci dia dengan Rasulullah sampai nak bunuh Rasulullah SAW tu. Sekarang tempat dia di mana? Kalau ni makam dia di mana? Di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar tu memang itulah Sayyidina Umar tu yang dulu kata musuh Rasulullah SAW tu. Di mana tempat dia sekarang ni? Kan cantik tu. Dia orang yang kenal diri, kenal Allah, yang Rasulullah ajarkan. Tempat dia cantik je. Mana-mana pun cantik. Sebelum dia wafat pun cantik je. Dia jadi Amirul Mukminin masa tu, cantik je semua. Cantik semua. Tak kisahlah orang nak kata dia apa, dia ni bengis lah, macam mana nak dia ni nak boleh memimpin kan, orang bengis. Tak ada. Kalau Allah Ta'ala pilih dia, cantik je tempat dia, cantik je susunan pentadbiran yang dia buat masa sebelum dia wafat. Cantik sebab dia tak ada diri dia, yang ada hanya Allah. Itulah contoh para sahabat yang paling dekat lagi saya nak tengok. Kita nak tengok tu dia, tempat pengakhiran dia di mana. Itu makam tu dimakamkan di makam di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Cantiklah pentadbiran itu, pentadbiran Allah, yang mana kita ni sentiasa tak ada membuat pengakuan diri. Itulah ajaran Rasulullah SAW yang dibawa sampai sekarang. InsyaAllah kita sama-sama kita meyakini, mengimani bahawa benda ni amat penting untuk kita sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saudara kita tu tadi, dari lubuk hatinya, kerohaniannya, tak lain daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat suci, kalimat Rabbi yang terkeluar daripada rohaniannya tadi. Sama-sama kita bawa dalam kehidupan, sama-sama mengesakan, dapat kita rasakan dialah yang mengesakan dirinya benar-benar, insya-Allah. Jadi tak ada apa lagi, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian, maknanya perhatian yang tadi yang betul-betul tu kita tengok akhlak Rasulullah SAW ketika peperangan tu tadi. Kita ambil itu satu, betul-betul jadikan satu. Itu kondisi dalam keadaan Rasulullah SAW tu yang genting sangat, peperangan. Nak membunuh kan. Tapi dalam kondisi itu dia tenang, dia boleh lagi tak nak membunuh. Kalau tak betul-betul dia tak nak membunuh, maknanya masih lagi jaga lagi. Padahal malaikat kata kalau
setitik je darah kau jatuh ke bumi, aku akan hancurkan, maknanya kafir Quraisy. Rasulullah jadi tak nak, padahal dijamin tu tadi, bukan dia buat salah pun, maknanya menang pun dalam kalau buat macam tu. Malaikat tolong kan, siapa tak nak. Tapi Rasulullah tu akhlak dia dengan Allah, dia tahu skrip yang Allah jadikan untuk dia tu adalah untuk mendoakan orang rahmat, dapat rahmat. Jadi kalau dah mati nanti kafir Quraisy, aku nak bagi rahmat macam mana? Ibarat gitulah, ya Allah. Makna orang buat macam mana dia pun, sampai tahapan mati pun sekalipun, dia tetap doakan orang yang buat anaknya kepada dia tu dengan doa yang, ya Allah, dia tak tahu apa, ya Allah, dia hamba Engkau, kalau Engkau ampunkan dia, Engkau bagi dia hidayah, Engkau lebih layak, ya Allah. Ya Allah. Manusia yang begitu, malaikat sendiri pun kagum. Itulah tadi Allah letakkan rahsia pada diri kita, itulah. Kita tak tahu apa rahsia yang Allah nak tajalikan pada diri. Nabi Muhammad SAW tu, dia dah memang jelas nampak rahsia-rahsia yang daripada Allah semuanya. Jadi kita macam mana kita cara. Jadi tu yang kita perlu mengenal diri, mengenal Allah, baru kita tahu makam-makam tu tadi. Perlu kita tahu makam-makam tu. Bukan sekadar baca amal dia surah-surah tu, tapi makam tu kita tak duduk. Contohlah kita amalkan surah Al-Kahfi. Jadi makam dia kat mana tu? Ada berapa makam dalam kisah cerita Ashabul Kahfi tu. Tajuk dia Kahfi, tapi cerita dia ada 4-5 cerita dalam tu. Bukan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang beriman, Allah tambah lagi huda petunjuk. Bukan cerita tu aja, 7 orang anjing tu. Mana ada lagi beberapa. Zulkarnain buat tembok, kisah manusia yang dia ni mana tertipu, dia ingat dia beramal, dia beramal tu dapat di sisi Allah, rupanya amalan dia tu untuk sekadar di dunia je. Lepas tu ada tanaman yang dia bangga, tanaman dia naik, dia bangga, dia kata kau tak pandai tanam lah, aku tanam. Dalam tu banyak kisah lagi, 4-5 kisah dalam. Tu jadi kita sama-sama maknanya bila baca Quran tu, saya cakap tadi, jangan sekadar baca, kita olahkan, tengok terjemah tu, dan minta Allah Ta'ala biar kita boleh mengamaliakan apa yang Allah Ta'ala Al-Quran tu tadi. Bukan sekadar kita tahu tafsir, tetapi kita mengamaliakan, mengakhlakkan yang Allah akan bagi kita arif, kefahaman, dan kita bawa akhlakkan dia. Jaga makam dia, akhlak dia. Seperti Rasulullah SAW, para Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh kenal dia, semua mereka nak duduk makam ni. Macam tu. Kalau kita pergi Mekah, ada makam Ibrahim, makam Rukun Yamani, makam. Bila makam tu dah terlalu dekat-dekat, dah ada tempat di sisi Allah, makam. Kalau kita makam ingat kubur. Jadi kita makam ni mana? Di sisi Allah, dekatnya, muqarrabin. Jadi kita nak gitu, nak hidup di dunia lagi dah apa? Nabi Ibrahim itu dekat betul, sahabat karib betul-betul. Sampai bila dia dah meninggal pun masih dibuat kenangan bahawa Ibrahim ni terlalu dekat dengan Kaabah, ni terlalu dekat dengan Allah. Jadi gitulah ibaratnya. Jadi sebenarnya dekat tu maksud saya, kan dah kata tadi, dekat tu maknanya hingga lebur tak ada kita, dekat tu, qarib lah tu. Tapi nak diistilahkan untuk kita faham terjemah dia, itulah dia dekat. Afal dia tu dah menunjukkan dia dah dekat dengan Kaabah, dekatnya. Bukan Kaabah tu Allah, bukan. Maknanya cerita di sebalik apa tasbih tadi, bila kita kaji sebenarnya dia dengan dia juga. Kembali kepada tetap somat, esa dengan dia. InsyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan betul-betul Allah kurniakan kita nikmat mengesakan dia. Nikmat yang besar iaitu mengesakan dia terus dan dibagi wazidnahum huda, dibagi tambahan petunjuk-petunjuk setiap masa. InsyaAllah. Kita perlukan betul-betul sentiasa petunjuk-petunjuk Allah. Minta zidnahum huda selalu. Sebab kita tahu bila tak ada tu petunjuk Allah, kita akan ada rasa kedirian. InsyaAllah. Sekian.
Terima kasih perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.